Singapura akan sediakan lebih banyak sumber untuk mereka yang kurang bernasib baik. Ini demi bantu mereka punya akses kepada peluang sepanjang hidup. Jaminan lebih kukuh kepada warga emas mengenai jagaan kesihatan dan perumahan. Usaha sedang dijalankan untuk menyokong penuaan di dalam masyarakat. Dan PM Lee berkata usaha bersepadu masyarakat dan set minda yang betul penting bagi tangani kesan negatif yang timbul sedang para penduduk semakin menua. Singapura sedang menyediakan lebih banyak sumber untuk mereka yang kurang bernasib baik supaya setiap orang mempunyai akses kepada peluang sepanjang hidup mereka. Semasa ucapan Presiden Halimah Yacob di pembukaan sesi kedua Parlimen ke-14, beliau berkata meritokrasi perlu diperluaskan dan lebih terbuka. Bagi meritokrasi menjadi lebih terbuka dan inklusif, pertama sekali adalah untuk meluaskan definisi kejayaan. Ini bermakna mempelbagaikan laluan pendidikan untuk mengiktiraf kekuatan, minat dan keperluan pembelajaran yang berbeza-beza. Ini dilakukan melalui pengumpulan berdasarkan subjek atau SBB di sekolah dan lebih banyak laluan masuk ke sekolah serta institut pengajian tinggi. Singapura juga sedang membantu para pelajar dan pekerja untuk bersiap sedia bagi masa depan melalui usaha meningkatkan kemahiran sepanjang hayat dan menimba semula kemahiran. Ada juga kerjasama dengan industri untuk menyelaraskan keperluan perniagaan dan kemahiran pekerja serta mengurangkan kos bagi peluang latihan. Pada masa yang sama, pemerintah mahu mengukuhkan jaminan bagi para pekerja. Satu rangka kerja yang menilai permohonan PAS Pekerjaan atau EP akan menggalakkan pasukan yang terdiri daripada gabungan rakyat Singapura dan para pemegang EP yang berkemahiran. Singapura juga mahu meningkatkan pekerja bergaji rendah dengan meluaskan perlindungan model gaji progresif. Ini akan membawa manfaat dalam kalangan 9 daripada 10 pekerja menjelang Julai depan. Selain meningkatkan kemahiran dan mewujudkan pekerjaan lebih baik, membantu pekerja bersara dengan baik juga satu keutamaan. Selaras dengan gaji yang kian meningkat, had gaji bulanan tabung simpanan pekerja atau CPF juga akan dinaikkan bagi membantu golongan berpendapatan sederhana lebih menabung. Menteri Tenaga Manusia Dr. Tan See Leng memberi jaminan kepada semua rakyat Singapura bahawa asalkan mereka bekerja dan menyumbang tetap kepada CPF, mereka akan dapat memenuhi keperluan asas persaraan. Singapura memberikan golongan warga emas jaminan lebih kukuh mengenai jagaan kesihatan dan perumahan. Semasa berucap di pembukaan sesi kedua Parlimen ke-14 malam, Presiden Halimah Yacob menyeru agar disediakan jaringan keselamatan sosial pada setiap tahap kehidupan bagi menangani ketidakpastian. Penduduk Singapura semakin menua dengan pantas dan menjelang 2030, satu daripada 4 warga tempatan dijangka berusia 65 tahun ke atas. Usaha sedang dijalankan untuk mereka semula prasarana jagaan Singapura bagi menyokong penuaan di dalam masyarakat. Ini termasuk pilihan perumahan baru seperti apartmen jagaan masyarakat CCA yang menyepadukan khidmat yang disesuaikan dengan keperluan warga emas. Ia juga memberi akses kepada pelbagai kemudahan berdekatan seperti pusat penuaan aktif yang menyediakan pelbagai kegiatan rekreasi. Ini membolehkan warga emas meniti usia senja di rumah mereka secara berdikari. Pada masa yang sama, pemerintah akan sediakan sokongan tambahan untuk rawatan paliatif. Ini bagi meningkatkan mutu kehidupan para pesakit yang berada di luar hospital dengan lebih ramai yang pilih untuk menghabiskan sisa hayat mereka di rumah. Oleh itu, terdapat usaha meningkatkan kemahiran kaki tangan jagaan kesihatan serta mengukuhkan bantuan dana untuk jagaan paliatif. Namun daripada menyediakan rawatan kepada mereka yang jatuh sakit, Singapura ingin beralih tumpuan kepada usaha pencegahan. Ini menerusi inisiatif SG Lebih Sihat yang bermula Julai nanti. Warga berusia 60 tahun ke atas boleh mendaftar di klinik keluarga atau GP. Mereka akan mendapat pemeriksaan kesihatan yang kerap secara percuma serta suntikan vaksin yang disarankan. Lebih 700 klinik GP telah menyertai program tersebut. Sementara itu, Perdana Menteri Lee Hsien Loong berkata Singapura mesti merancang bagi masa depan dan generasi-generasi akan datang.
Ini meskipun negara sedang memberi tumpuan kepada usaha mengemudi sekitaran sedia ada yang tidak menentu. PM Lee berkata demikian semasa menyentuh tentang ucapan Presiden Halimah di Parlimen semalam. PM Lee menambah beliau bakal menyampaikan ucapan dalam perbahasan mengenai ucapan Presiden Halimah minggu depan. Para anggota Parlimen lain juga bakal memberikan ucapan dalam perbahasan tersebut. PM Lee turut mengalu-alukan perbincangan idea itu bagi membina Singapura yang lebih baik dan cerah untuk semua. PM Lee juga berkata usaha bersepadu masyarakat dan set minda yang betul diperlukan bagi menangani kesan negatif para penduduk yang semakin menua. Beliau berkata demikian di majlis pelancaran buku bertajuk Singapore Aging, Issues and Challenges Ahead siang tadi. Ia menyorot hakikat suram keretakan masyarakat serta beban biaya rawatan kesihatan ke atas ekonomi jika Singapura gagal uruskan tren penduduk yang semakin menua. Individuals must embrace aging positively. You can't help your hair growing grayer or sparser, but you can stay open to change. You can keep learning and remaining productive for as long as you can. At home, families need to connect and engage with seniors and encourage them throughout their aging journey. And at the workplace too, employers need to support older workers and tap on their experience and the value they bring. As a society, we must strengthen the culture of respect towards our seniors. Buku tersebut memaparkan pandangan para penyelidik dan pengamat merentasi sektor jagaan dan khidmat sosial. Ia menerangkan tentang implikasi penduduk yang menua serta menawarkan huraian kepada isu-isu sedemikian. Antara topik yang disentuh termasuk pendigitalan serta jagaan akhir hayat. PM Lee berkata pemerintah akan menerajui usaha tersebut. Antaranya dengan melaksanakan dasar-dasar seperti meningkatkan usia persaraan, memastikan wang persaraan yang mencukupi serta mengukuhkan sistem jagaan kesihatan tempatan. Ia akan terus melabur dalam pembinaan prasarana jagaan kesihatan yang baru serta meningkatkan prasarana sedia ada. Julat khidmat jagaan sosial dan rawatan jangka panjang dalam masyarakat juga bakal diperluas. If we can do all these things right, if all of us, individuals, families, employers, society and the government, can come together with the right mindsets and strategies to tackle aging in our society, and if we can follow this through and come up with policies, implement them, make things happen on the ground, then we stand a good chance of realizing the alternative scenario also presented in the book, where seniors are healthy, savvy, actively engaged in productive and meaningful activities, well respected, and society benefits from their collective wisdom and experience. Kompak sosial yang lebih kukuh dan meningkatkan kemahiran boleh menjadikan Singapura lebih bersedia menghadapi cabaran masa depan. Para anggota parlimen yang ditemui berpendapat dua isu tersebut merupakan antara yang paling menonjol dalam ucapan Presiden Halimah Yaakob pada pembukaan sesi kedua bagi Parlimen ke-14 malam. Dalam ucapan yang menggariskan hala tuju bagi baki sesi Parlimen ke-14 Singapura ini, Presiden Halimah Yaakob menekankan bagaimana pemerintah dan rakyat perlu bersatu padu dan mengukuhkan kompak sosial negara ini. Yang menonjol adalah bagaimana beliau menyentuh mengenai social compact yang kita harus mengambil lah, dan ini bagi pemerintah di mana kita mahu membawa industri dan juga sektor people sector bersama kita dalam bagaimana kita melakarkan polisi dan juga bagaimana kita dapat membentuk Singapura yang akan datang. Menurut Encik Zaki adalah penting juga untuk pemerintah 4G membentangkan dasar-dasar yang mengambil kira pendapat masyarakat dan industri. Jadi ini amat penting lah di mana kita juga mahu mempunyai Singapura yang lebih inklusif, yang mempunyai voice dalam setiap dasar yang kita mahu lakukan dan juga bagaimana kita dapat membentuk bersama sebagai satu masyarakat dan bukan saja dari segi dasar-dasar the hard policies. Presiden Halimah turut berkata bahawa meritokrasi telah menyediakan peluang kepada ramai rakyat Singapura untuk membina keupayaan dan cemerlang. Namun ia juga menjadikan masyarakat lebih berserata dan mengurangkan kadar mobiliti sosial. Maka itu perlu terus dipastikan tiada kumpulan masyarakat yang ketinggalan.
kita dapat lihat ramai di kalangan warga Singapura, termasuk masyarakat Melayu Islam yang berjaya menuju ke hadapan, dan juga kita mahu menolong golongan ini, dan juga kita mahu melihat mereka yang masih ketinggalan. Bagaimana kita boleh memberikan ruang bagi mereka untuk membangun, memberikan sokongan bagi mereka supaya mereka juga dapatkan peluang untuk terus maju. Selain kompak sosial yang lebih kukuh, kemahiran masyarakat juga perlu dipertingkatkan. Ini termasuk melakarkan strategi menerusi pendidikan dan memupuk bakat sepanjang hayat. Cabaran-cabaran pada masa akan datang mungkin lebih kompleks, terutama tentang situasi Amerika Syarikat dengan negara China, digitalisation, teknologi, impaknya, cabarannya mungkin lebih kompleks. Jadi apa yang bermakna adalah penting untuk mempertingkatkan keupayaan pekerja kita, keupayaan warga Singapura kita, untuk terutama sekali mereka yang lebih kurang upaya, berkurang kemampuan, sama ada kita boleh menolong mereka untuk menjanah masa depan yang lebih cerah. Usaha itu diharap dapat dipermudahkan dengan ekosistem yang lebih bersesuaian dengan keperluan industri. Mungkin ada yang menilainya dan mengatakan bahawa skill future itu mungkin cumbersome dan mungkin tak begitu relevan bagi mereka. Dan di sini kita mahu melihatlah bagaimana kita boleh menggunakan ekosistem yang membentuk ekosistem yang lebih relevan bagi pekerja kita supaya mereka dapat mengambil bukan saja kursus kemahiran, tapi bagaimana mereka dapat betul-betul meningkatkan kemahiran mereka dan menjalani kursus dan meningkatkan daya kemahiran mereka dengan lebih tinggi melalui skills future yang mungkin dalam format yang berlainan. Beliau turut mengalu-alukan langkah mengkaji semula bagaimana untuk mengiktiraf dan menghargai kemahiran serta bakat berbeza-beza dan tidak dinilai sekadar sijil yang dimiliki sahaja. Lebih banyak liputan dalam negeri menyusul selepas ini. Antaranya, bagaimana teknologi dimanfaatkan agar buah stroberi dapat tumbuh pada suhu lebih tinggi di Singapura. My Mitsubishi Electric Star Max aircon saves me energy and money. It's easy to clean and is so quiet.